Walaupun kita tewas waktu perlawanan Sabah FC menentang Selangor di Mereka setempoh hari, di mana Selangor berjaya menundukkan kita 2 gol berbalas 1 pada perlawanan tersebut. Tapi untuk perlawanan Piala AFF ini sekali lagi ia akan berlangsung di Stadium Likas pada 9 November 8.15 malam, dan ini adalah semifinal untuk kedua pasukan. Aku ingin bercerita mengenai perlawanan Piala AFF ini, di mana aku merasakan harapan Sabah FC untuk mara ke stage yang seterusnya sebenarnya masih belum malap lah, walaupun aku katakan perlawanan tempoh hari di Liga Super tu adalah menggambarkan apa yang bakal berlaku di saingan Piala FA, kerana ada benda yang perlu kita perhatikan jugalah daripada persembahan Sabah FC pada perlawanan tersebut. Jadi guys, selamat datang ke SRTV. Buat anda yang belum subscribe, sila subscribe SRTV. Kita cuba untuk mencecah 10k subscriber di penghujung saingan bola sepak tempatan kita ni. InsyaAllah semua ni di atas bantuan anda. Jadi jangan lupa subscribe, share video ni, dan juga of course like video-video yang kita ada. So okay guys, sekali lagi tujuan kita buat tujuan aku share video ni adalah untuk bercerita mengenai peluang kita di saingan Piala FA, di mana aku merasakan ia merupakan satu advantage dan juga opportunity yang cukup cantik untuk Sabah FC bagi melakarkan kemenangan pertama ataupun untuk menentukan agregat yang boleh dikatakan cukup selesa, at least ada advantage 1 atau 2 gol lah sebelum menuju ke perlawanan seterusnya, perlawanan timbal balik yang akan berlangsung pada 30 November nanti. So seperti mana aku katakan di awal video tadi, walaupun kita tewas pada perlawanan tersebut di saingan Liga Super 2 gol berbalas 1, di mana gol-gol telah dijaringkan pada minit ke-9 lebih awal dilakukan oleh Sabah FC daripada Fergus Tierney, dan seterusnya pada minit ke-44 dan minit ke-66 daripada Alvin Fortes dan juga Faizal Halim. Basically perlawanan tu again bukanlah kita conquer berhabis pun perlawanan tu. Selangor pun tampak lebih gah lah jika dibandingkan dengan persembahan Sabah FC. Tapi apa yang pentingnya di sini, yang aku perhatikan di sini adalah gol-gol yang dilakukan oleh Selangor pada perlawanan tersebut lebih aku perhatikan daripada kesilapan yang telah dilakukan oleh defender-defender kita. Kenapa aku nampak barang tu boleh terjadi? Antara faktor utama yang aku perhatikan di sini, of course dari segi stamina, fatigue lah. Kalau kita tengok track back perlawanan Sabah pada beberapa perlawanan terakhir, aku cuma mau sentuh 3 sajalah. Kesebelasan utama yang telah digunakan oleh JP adalah hampir menyerupai 100% boleh cakap macam tu lah apa yang telah beliau gunakan pada perlawanan sebelum ni. Ini aku dah katakan pada video sebelum ni, di mana aku menjangkakan walaupun match kita jika dibandingkan dengan Selangor, kita lebih banyak wrestler dibanding Selangor, tapi kita tidak boleh nafikan fatigue pemain-pemain kita, kerana untuk kau terus konsisten 90 minit pada 3 perlawanan terakhir adalah merupakan satu perkara yang perlu diperhatikanlah oleh jurulatih kecergasan kita. Ini yang aku saksikan kerana ianya memang terbukti lah. So far, sekali lagi 3 perlawanan terakhir Sabah FC, bukan kita tidak mempunyai peluang untuk cuba mendominasi, tidak, tapi menyempurnakan peluang-peluang atau menciptakan peluang-peluang kita memang masih wujud. Tapi unfortunately bila sudah masuk, especially pada separuh masa kedua, memang ketara sangat stamina pemain kita agak berkurangan. Itu satu. Dan jika kita tengok dari segi persembahan yang telah dimiliki oleh Selangor ni, yes, aku tidak nafikan mereka adalah pasukan yang berkedudukan di tangga ke-5 sekarang. So mereka berjaya kembali masuk ke top 5. Tapi dari segi konsisten persembahan mereka ni tidaklah begitu baiklah jika dibandingkan dengan persembahan mereka pada musim lepas. Lebih-lebih lagi apabila mereka cuba untuk kembali ke dalam perlawanan sewaktu menentang Persib Bandung tempoh hari di AFC Cup. Pada mulanya mereka tewas 2-0 pada perlawanan tersebut di away match lah, tapi bila di home match mereka telah mendahului 2-0 pada perlawanan tersebut. Unfortunately, oleh kerana nekatnya pemain Persib Bandung, serangan bertelit arus yang telah dilakukan, aku tidak menafikan juga kesilapan yang telah dilakukan oleh bahagian
defensif Selangor telah menghukum mereka apabila Persib Bandung berjaya menjadikan 3 gol, membuatkan agregat menjadi 5-2 pada perlawanan tersebut. So ini adalah benda yang bagi aku perlu diperhatikan oleh Sabah FC, kerana seperti yang aku katakan tadi, yes, kalau dari segi history Selangor ini memang ada merupakan satu tim yang cukup besar. Dari segi history lagi, pertemuan dengan Selangor dan Sabah ni memang agak sukar untuk kita memenangi perlawanan apabila kita bertemu mereka. Tapi again, aku tidak menafikan chances yang kita miliki. Sekali lagi, inilah merupakan sekali lagi perlawanan home untuk kita, dan betapa tidak konsistennya persembahan Selangor bagi tiap-tiap perlawanan yang mereka hadapi. Aku ingin menyentuh mengenai apa yang telah diperkongsikan oleh Daily Express. Ini adalah perkongsian daripada James Wong. Aku agak bersetuju juga lah dengan beberapa pernyataan yang telah diberikan oleh James Wong di sini, di mana untuk Sabah FC mengharungi perlawanan ni dengan boleh dikatakan lebih berjaya lah, okay? Di mana player sebenarnya perlu committed untuk lebih fokus pada perlawanan ni dan tidak melepaskan fokus tersebut. Kenapa benda ni boleh berlaku sebenarnya? Pasal fokus ni lah yang menjadi bilang orang duri dalam daging untuk Sabah FC. Okay, I'm talking about this pasal kita bukanlah tim this season, kita bukanlah tim yang mempunyai, kalau kita tengok dari XG ataupun XA, maksud aku chances of goal, chances the creation tidak bagus sebenarnya dibandingkan dengan musim-musim lepas untuk Sabah FC. Tapi kita perlu nafikan juga kita ni adalah merupakan tim yang agak sukar untuk dibolosi oleh pihak lawan. Okey, tolak perlawanan JDT lah. Cuma apa yang terjadi sebenarnya, bolos-bolos yang telah dilakukan oleh pihak lawan terhadap Sabah FC, satu again, macam mana aku katakan tadi, adalah hilang fokus untuk pemain kita, satu, dan tidak berapa konsisten untuk mengekalkan defensive line kita. Ini adalah benda yang bila aku baca dalam Inggeris ada cakap full commitment and focus are the must to ensure that we don't let our guard down easily as we did in the league match. Itu memang aku setuju dengan apa yang dikatakan oleh James Wong. So James Wong mengharapkan walaupun defensive line kita, aku katakan sekali lagi, merupakan salah satu klub yang defensive line cukup bagus, tapi ianya perlu juga diberi tumpuan, ianya perlu juga diperbaiki lebih lagi. So untuk pandangan aku, macam mana untuk defensive line kita ni boleh mendapatkan fokus yang lebih bagus, concentration yang lebih bagus pada perlawanan ni, adalah bergantung juga dengan defensive line awal untuk Sabah FC. So sebelum menuju ke defensive line kita sekarang menggunakan sistem defensive midfield. So individu-individu ini cukup penting untuk mengekalkan kubu kita agar tidak dibolosi lebih awal. Bukan saja dalam dirty work, bukan saja dalam mematahkan serangan pihak lawan, tapi of course untuk mengelakkan kita seringkali diberikan serangan bertarik halus. So ini pun benda yang aku balik sentuh juga. It doesn't matter kalau you have a very good player as a defender, tapi kalau midfield kita tidak mampu untuk melakukan apa-apa bagi sekali lagi membuat ball position yang mungkin sama rata atau lebih tinggi, pemain-pemain defender kita tidak akan mempunyai masa yang cukup untuk berehat. Sekiranya pemain kita mampu untuk menggerakkan bola ke hadapan lebih kerap, ia akan memberi masa untuk mereka bernafas lah. Itu yang cuba aku katakan di sini adalah memberi ruang untuk defender kita bernafas agar mereka boleh terus kekal konsisten memberi fokus untuk mempertahankan benteng Sabah FC. Satu lagi adalah ini adalah benda yang memang aku tak boleh cakap apa lagi, pasal benda ni pun memang kalau kamu tengok Sabah FC punya match, apa yang dikatakan oleh pengacara pengulas perlawanan tersebut, mereka akan tiap kali menyentuh di bahagian midfield Sabah FC. Chances creation of Sabah FC memang tidak jarang sekali amat kita lihat, dan benda ni perlu diperhatikan juga. Mungkin tidak ada cara untuk memperbaiki benda ni kerana aku rasa kita sudah melalui lebih kurang 7 perlawanan termasuk saingan Piala AFA lagi, mungkin sudah 10 perlawanan. Tidak ada sebarang
perbezaan yang ketara sangatlah. Ada perubahan yang positif, tapi again dari segi ketara jauhnya perbezaan persembahan di bahagian midfield kita memang aku cakapkan belum cukup ketara lagi di sini. So mungkin untuk pemain-pemain yang berada di bahagian midfield tu the only penambahbaikan yang boleh dilakukan aku rasa adalah mengambil pemain baru lagi di transfer window nanti yang boleh beraksi lebih konsisten di bahagian tersebut. Tapi buat masa ni aku mengharapkan JP merencanakan sesuatu agar kebocoran di bahagian midfield kita tu boleh ditampal dengan menggunakan apa-apa kaedah lain lah. Contohnya seperti mana aku katakan sekali lagi pada video sebelum ni adalah penggunaan long ball bagi skip bahagian midfield kita agar bola tersebut lebih kerap berada di bahagian atas, mengelakkan sebaliknya lah bola tu sentiasa berada di bahagian midfield dan sekali lagi kita sentiasa diberi tekanan oleh pihak lawan. So itu adalah antara benda-benda yang cukup obvious untuk aku yang telah berlaku sekarang ni untuk Sabah FC. Kerana sekali lagi aku katakan kita bukanlah tim yang mempunyai attacking mentality sekarang ni akibat daripada apa yang telah kita alami masa persediaan skuad Sabah FC ni. Tapi walaupun begitu kita tidak boleh nafikan juga kita adalah one of the best team yang bertahan lah, di mana kita sekarang ni ada 18 goal difference, goal against 18 bolos. So bagi aku quite high sebenarnya, tapi jika kita bandingkan dengan tim-tim lain yang berada di berkesedudukan dengan kita, sebenarnya kita bukan not bad jugalah. Okay, pasal again seperti mana aku katakan di awal video tadi, mungkin kamu lain pendapat untuk benda ni, tapi aku see this thing in this way lah. Defensively kita memang bagus. Unfortunately sekali lagi apabila kita ni tim yang sering kali menerima tekanan yang bertali arus daripada pihak lawan, setinggi mana, sebagus mana pun pertahanan kau, tetap mereka akan hilang fokus kerana tidak mempunyai ruang untuk bernafas. So that is why aku katakan pada awal video tadi, aku tidak mau memandang kepada defensive line kita saja untuk menjalankan tanggungjawab mereka bagi mengelakkan kita dibolos, tapi beberapa individu yang berada di hadapan mereka juga perlu menjalankan tanggungjawab mereka bagi membantu defensive line kita ni untuk memberikan ruang mereka bernafas lah. So sekiranya benda ni kita boleh perbaiki dan advantage yang kita miliki ni boleh kita ambil kira, aku yakin kita boleh melakukan sesuatu untuk perlawanan timbal balik round pertama bagi saingan Piala FA ni sekali lagi yang akan berlangsung pada 9 hari bulan nanti di Stadium Likas pada 8.15 malam, insyaAllah guys. So prediction aku akan lakukan pada video seterusnya. Cuma untuk video kali ini aku ingin berbincang lah mengenai kita punya peluang untuk perlawanan ni. Walaupun sekali lagi based on kita punya performance tidaklah begitu bagus, tapi the chance is there lah untuk kita cuba melakukan sesuatu terhadap Selangor bagi saingan semi-final Piala FA ni. So okay guys, bagaimana pula pendapat anda untuk peluang kita pula? Aku sudah berikan pendapat aku dan aku ingin mendengar pendapat anda, peluang kita di saingan Piala FA ni, adakah mampu kita untuk melangkah kepusingan yang kita idam-idamkan, iaitu final di saingan Piala FA. Nyatakan pendapat anda di ruang komentar bawah. Bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.